Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap Ketua-Ketua Perwakilan Asing Wanita dan isteri Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam. Seluruh rakyat dan penduduk merafakkan sembah kesyukuran ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri sempena Hari Puja Usia Baginda. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara memaklumkan bahawa insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan mengadakan istiadat perkahwinan diraja bagi Paduka Ananda Baginda Duli Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah dengan Yang Mulia Dayang Anisha Rosnah binti Adam. Majlis-majlis bagi istiadat perkahwinan diraja ini akan dimulai dengan majlis istiadat bersuruh diraja yang akan diadakan pada hari Ahad 25 hari bulan Jamadil Akhir 1445 bersamaan 7 hari bulan Januari 2024 dan diikuti dengan majlis-majlis seperti berikut. Majlis istiadat membuka gendang jaga-jaga pada hari Isnin 26 hari bulan Jamadil Akhir 1445 bersamaan 8 hari bulan Januari 2024, Majlis Istiadat menghantar tanda diraja dan pertunangan diraja dan Majlis Istiadat menerima tanda diraja dan pertunangan diraja pada hari Selasa 27 hari bulan Jamadil Akhir 1445 bersamaan 9 hari bulan Januari 2024. Majlis Istiadat berbedak pengantin diraja pada hari Rabu malam Khamis 29 hari bulan Jamadil Akhir 1445 bersamaan 10 hari bulan Januari 2024. Majlis istiadat akan nikah diraja pada hari Khamis 29 hari bulan Jamadil Akhir 1445 bersamaan 11 hari bulan Januari 2024. Majlis istiadat bersanding pengantin diraja dan seterusnya pengantin diraja diarang sekeliling Bandar Seri Begawan akan diadakan pada hari Ahad 2 hari bulan Rejab 1445 bersamaan 14 hari bulan Januari 2024. Majlis persantapan diraja pada hari Isnin malam Selasa 4 hari bulan Rejab 1445 bersamaan 15 hari bulan Januari 2024 dan Majlis Istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga akan diadakan pada hari Selasa 4 hari bulan Rejab 1445 bersamaan 16 hari bulan Januari 2024. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haja Soleha binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima mengadam Ketua-Ketua Perwakilan Asing Wanita dan isteri Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam sempena Hari Puja Usia Baginda ke-77 tahun.
Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman petang tadi. Berangkat sama Paduka Anak Anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'datul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah. Semasa majlis mengadap, Ketua-Ketua Perwakilan Asing Wanita dan isteri Ketua-Ketua Perwakilan Asing menyembahkan sembah tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri sempena Hari Puja Usia Baginda. Seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam merafakkan sembah kesyukuran ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha sempena Hari Puja Usia Baginda pada 7 Oktober. Kepribadian luhur Baginda terus menjadi inspirasi dan teladan kepada kaum wanita. Bersempena dengan Hari Puja Usia Baginda, tayangan berjudul Duli Raja Inspirasi Muslimah Brunei mengetengahkan kepribadian tinggi Baginda sebagai seorang wanita muslimah yang sangat dihormati dan disanjungi. Tarikh 7 Oktober menjadi tarikh penting bagi seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, iaitu tarikh diputerikan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam. Seluruh rakyat dan penduduk menyanjungi dan menghormati Baginda kerana kepribadian luhur, sopan santun dan budi pekerti serta paras rupa yang anggun dan menawan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha telah menjadi permaisuri ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melebihi 5 dekad. Sebagai permaisuri kepada raja yang mendukung syiar Islam, keterampilan Baginda mencerminkan kepribadian tinggi seorang wanita yang penuh kelembutan dan menyerlahkan sifat-sifat keibuan yang penuh kasih sayang serta berketerampilan seorang muslimah dengan mengenakan busana bersopan santun dan bercirikan keislaman serta menunjukkan kepribadian mulia. Kepribadian murni Baginda itulah memberi inspirasi dan teladan kepada kaum wanita, bukan sahaja yang berada di negara Brunei Darussalam, bahkan yang juga melihat Baginda di persada dunia. Keberangkatan Baginda bercemar duli dalam majlis atau acara keagamaan melambangkan Baginda sebagai suri teladan muslimah sejati. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri juga sering berangkat bersama paduka-paduka ananda Baginda serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain
menghadiri majlis-majlis anjuran persatuan-persatuan wanita di negara ini untuk mengetahui pencapaian dan perkembangan kaum wanita secara umum. Keberangkatan baginda amat dinanti-nantikan oleh rakyat dan penduduk bagi menambahkan lagi seri dan kemeriahan sesuatu majlis. Sifat peramah dan mesra baginda yang sentiasa mengukir senyuman menjadikan baginda dekat di hati rakyat dan penduduk. Nama baginda juga tercatat dalam sejarah penting negara apabila Jambatan Penghubung Sungai Kebun secara rasminya dinamakan sebagai Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha bersempena dengan sambutan Jubli Emas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menaiki takhta pada tahun 2017. Perasmian Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha menandakan satu lagi pencapaian terbesar negara dalam pembangunan prasarana negara Brunei Darussalam. Jambatan tersebut telah memberikan impak dan makna yang amat mendalam kepada masyarakat di Mukim Lumapas dan juga masyarakat di Bandar Seri Begawan dan Mukim Kianggeh yang telah memudahkan perjalanan dalam berbagai fungsi seperti hal ehwal kesihatan, pendidikan, keugamaan dan kemasyarakatan. Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha adalah kabel stay bridge yang pertama dibina di negara ini dengan panjangnya berukuran 622 meter menyeberangi Sungai Brunei dan direka berlandaskan calak kebrunaian dengan menerapkan ciri-ciri keislaman dan lambang kedaulatan negara seperti bentuk panji-panji dan replika kubah Masjid Omar Ali Saifuddin yang diletakkan di atas struktur pylon setinggi 157 meter. Ketinggian tersebut juga mengambil sukut tarikh keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 15 Julai. Terbinanya jambatan ini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat tempatan, mencapai kemajuan mampan yang mewujudkan peluang perniagaan terutamanya di kawasan bandar sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhannya. Juga mengambil sukut nama baginda Raja Isteri ialah Jalan Tutong sebagai jalan terpenting dan nadi penghubung antara daerah Brunei dan Muara ke daerah Tutong dan daerah Blaid yang sebahagiannya telah dinamakan semula sebagai Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha pada tahun 2012. Prasarana-prasarana yang lain yang terkenal dengan nama baginda termasuk Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha di Bandar Seri Begawan, sebuah hospital terpenting di negara Brunei Darussalam yang telah dibuka rasminya oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam pada 28 Ogos 1984. Seterusnya, Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha di Kampung Rimba, daerah Brunei dan Muara. Jawatan kuasa masjid tersebut, beberapa buah kementerian dan jabatan kerajaan serta pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan telah mengungkayahkan beberapa majlis keagamaan dan kemasyarakatan bagi penduduk tempatan. Dan di daerah Tutong, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri telah merasmikan Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Soleha di Kampung Birau pada 4 November 1989.
Dengan perasmian sekolah tersebut, para penuntut dari kawasan pendalaman dengan lebih mudah menuntut ilmu dan tidak perlu lagi mendaftar ke sekolah-sekolah menengah di Pekan Tutong. Prasarana dan bangunan-bangunan tersebut membuktikan nama dan ciri-ciri kepribadian Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri memberikan makna terpenting dan bererti kepada kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang menitik beratkan bidang-bidang kesihatan, pendidikan, kesejahteraan dan kerohanian bagi rakyat dan penduduk yang bernaung di bumi negara Brunei Darussalam. Pada peringkat kebangsaan, suri teladan muslimah sejati, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri juga terserlah dalam bidang ilmu apabila baginda seringkali berangkat bercemar duli menghadiri majlis-majlis ilmu bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ceramah-ceramah khas sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta majlis-majlis keagamaan yang lain. Keberangkatan baginda itu menjadi manifestasi keprihatinan baginda yang begitu menitik beratkan ilmu pengetahuan, terutama ilmu warisan Islam. Bersama-samalah kita merafakkan doa semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha dilanjutkan usia dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sempena memperingati Hari Puja Usia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam tengah hari tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin, solat Zuhur berjemaah, doa kesyukuran dan majlis khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Masjid Suri Sri Begawan Raja Pangeran Anak Damin, Kampung Manggis, Madang. Bacaan surah Al-Fatihah diketuai oleh Datin Haja Dayang Siti Hajar binti Pihin Orangkai Seri Setia Dato' Paduka Haji Aw Muhammad Yusof yang di-Pertua Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Acara dihadiri oleh lebih 250 orang ahli dari 13 buah persatuan wanita di negara ini. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha Kampung Rimba semalam juga mengadakan majlis yang sama. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Pengisian majlis sembahyang fardu maghrib dan solat sunan hajat berjemaah. Perkumpulan Kebajikan Isteri dan Keluarga Polis Pekerti juga mengadakan majlis umpamanya. Hadir Pangeran Datin Haja Zawiyah binti Pangeran Haji Sulaiman, isteri Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei selaku yang di-Pertua Pekerti. Majlis berlangsung di Daun Banquet Mess Kompleks Ibu Pejabat Polis. Juga mengadakan Persatuan Jururawat Negara Brunei Darussalam Penjuru. Diadakan di Masjid Sultan Sharif Ali Kampung Sekurung. Majlis dihadiri oleh Datin Paduka Hajat Suraya Nuraida binti Abdullah yang di-Pertua Penjuru.
Jawatankuasa Takmir Bahagian Muslimah Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Daerah Blyth pagi tadi mengadakan program membaca Al-Quran sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Majlis diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Daerah Blyth. Program membaca Al-Quran sehingga khatam khusus diniatkan dan merafakkan doa semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri sentiasa dalam keadaan sihat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadir Dayang Hajah Nurliah binti Haji Abdul Wahid, isteri Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelbagai pihak terus menyemarakkan lagi sambutan Maulidur Rasul dengan majlis keagamaan dan ceramah khas. Perincian mengenainya selepas ini. Sunnah Rasulullah merupakan pengajaran dan tauladan yang baik kepada umat Islam termasuk masyarakat yang bukan beragama Islam di negara ini. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa ceramah khas Sunnah Rasulullah, panduan kehidupan, anjuran Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat. Ceramah sempena majlis sambutan Maulidur Rasul itu diadakan petang tadi di Dewan Bankuet, bangunan Dewan Majlis. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela, Datuk Seri Setia Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taim yang di-Pertuan Majlis Mesyuarat Negara. Tahun ini, majlis dianjurkan oleh Badan Kebajikan dan Sukan Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat. Sembahyanglah kamu ke Rasulullah sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Majlis umpamanya juga diadakan petang tadi oleh Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Lela Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Pertuan Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Antara pengisian majlis termasuk ceramah khas Sunnah Dihayati Hidup Diberkati. Sunnah Rasulullah ialah apa sahaja yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dari segi percakapan, perbuatan dan pengakuan daripada Rasulullah SAW. Perkara tersebut antara yang disampaikan petang tadi semasa majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis Anjuran Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Alam Sekitar dan Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan juga diserikan dengan dikir Maulud. Juga mengadakan majlis serupa Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya. Hadir yang berhormat Pengarah Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengarah Datuk Pertuan Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Majlis yang berlangsung di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei itu diisikan dengan ceramah khas bertajuk KNK Kenali Nabi Kita Ni. Negara Brunei Darussalam menggalakkan usaha meneruskan pelaksanaan bidang utama dalam makanan, pertanian dan perhutanan, termasuk mempromosikan pertanian mampan, mengelak agrokimia dan pembakaran tanaman yang bahaya, menggalakkan penyelesaian berasaskan alam semula jadi dan penyahkarbonan sektor makanan. Perkara tersebut ditekankan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, semasa menghadiri Mesyuarat Menteri Pertanian dan Perhutanan ASEAN AMAF ke-45 di Kuala Lumpur, Malaysia baru-baru ini.
Semasa mesyuarat, Jemaah Menteri mengambil maklum mengenai kemajuan pelaksanaan penyampaian utama bagi sektor makanan, pertanian dan perhutanan pada tahun 2022 hingga 2023 dan menerima pakai 3 penyampaian utama iaitu makanan, pertanian dan kerjasama perhutanan untuk tahun 2024. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keselamatan Makanan Malaysia. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga menghadiri mesyuarat-mesyuarat lain termasuk mesyuarat Menteri-Menteri Pertanian dan Perhutanan ASEAN Jepun, mesyuarat Menteri Pertanian dan Perhutanan ASEAN +3 ke-23 serta mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN China ke-8 mengenai kerjasama sanitari dan fitosanitari. Menjelang peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR yang akan bermula 12 Oktober ini, Majlis Perundingan Kampung Lambak B dan Takmir Masjid Kampung Lambang dengan kerjasama Sekolah Tunas Jaya Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PJGMB Lambang mengadakan majlis sembahyang sunat hajan dan sambutan Maulidur Rasul. Majlis diadakan pagi tadi di Masjid Kampung Lambang. Hadir yang berhormat Dr. Haji Mahali bin Haji Momin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis antara lain bertujuan memohon kesejahteraan murid-murid tahun 6 yang akan menghadapi peperiksaan PSR dan memeriahkan lagi sambutan Maulidur Rasul. Dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran kepentingan kesihatan mental kepada mahasiswa-mahasiswi Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, petang tadi diadakan program Mind to Heart dan forum bertajuk Stress Kueh Guide to Academic Management and Wellbeing. Diadakan bersempena Hari Kesihatan Mental Sedunia 2023, majlis berlangsung di Dewan Auditorium Yunisa. Hadir Dr. Hajah Lili Suzana binti Haji Syamsu, pemangku Rektor Yunisa. Acara diisi dengan mini pameran daripada Biro Kawalan Narkotik, Perkhidmatan Sekretari Kementerian Kesihatan, Royal Brunei Airlines Counselling dan Persatuan Kemajuan Insan Kesan. Selain forum kesihatan mental, pelbagai aktiviti diadakan termasuk bazar jualan, bengkel art terapi dan umat Zingres. Program dianjurkan oleh Unit Perkhidmatan Kaunseling, Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan Rakan Untukmu Amalan Terpuji UMAT Yunisa. $15 monumen, tapak dan bangunan bersejarah dan 12 pemakaman diraja telah diwartakan setakat ini. Bagi mengurus akta berkenaan, lembaga muzium telah ditubuhkan. Perkara tersebut antara dikongsikan semasa taklimat akta barang-barang purbakala dan harta terpendam di bangunan Arsip Negara pagi tadi. Taklimat disampaikan oleh Awang Muhammad Adi Faisal bin Haji Omar, Penasihat Undang-Undang Pejabat Peguam Negara. Jabatan muzium-muzium berperanan mengawal dan memelihara monumen dan tapak-tapak bersejarah di negara ini supaya tidak dimusnahkan oleh arus pembangunan pesan. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan mengendalikan kajian tenaga kerja KTK 2023. Kajian diadakan bermula 16 Oktober hingga 12 November 2023. Sehubungan itu, majlis mengangkat sumpah bagi pegawai-pegawai kajian tenaga kerja 2023 diadakan di Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Hadir Awang Hairul Nizam bin Haji Abdul Hamid, pemangku Ketua Pengarah JPES. 80 pegawai KTK dilantik pada tahun ini. KTK 2023 bertujuan mengumpul maklumat terkini mengenai saiz, struktur taburan dan ciri-ciri tenaga kerja, pekerjaan, pengangguran dan lain-lain ciri-ciri ekonomi penduduk yang akan digunakan dalam membantu perancangan, penyelidikan dan penyediaan dasar tenaga kerja.
KTK 2023 akan melibatkan 3,200 buah keluarga terpilih di seluruh negara. Sempena memperingati sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa yang disambut setiap 5 Disember, Jabatan Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan mengadakan kempen Hari Bertindak. Pagi tadi diadakan sesi pemberigaan di kediaman rasmi Pegawai Daerah Tutong. Pemberigaan ini merupakan salah satu pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan penyertaan agensi-agensi berkaitan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti sukarelawan. Mereka yang berhasran untuk menyertai kempen Hari Bertindak, maklumat lanjut mengenai pendaftarannya bolehlah melayari Instagram @dayofAction.brunei. Kemudian boleh beritahu daerah mana sekiranya saja di daerah Tutong kita mau membuat di daerah lain, boleh juga. Atau kita akan meramaikan di Keborong, boleh juga. Sekiranya banyak sudah, contoh 30 sudah di. Sejak 9 bulan pertama tahun ini, lebih 60 orang dicatat memeluk agama Islam di daerah Blyth. Jumlah tersebut bertambah apabila seorang wanita warga emas berbangsa Filipina memilih agama Islam sebagai pegangan hidup baharunya. Majlis Pengislaman berlangsung di Rancangan Perumahan Negara, Lorong Tengah Seria, daerah Blyth. Norma N. Kabalo, 68 tahun, memilih nama Islamnya sebagai Nur Farah Kabalo binti Abdullah. Antara yang hadir, Awang Muhammad Nazimur Rahman alias Nazim bin Haji Yaakob, pemangku Ketua Unit Dakwah Daerah Blyth. Bola sepak Liga Veteran. Pasukan Pakatan Sang Jati Dusun PSJD mengutim 3 mata penuh selepas menewaskan pasukan bola sepak veteran ITF. Kedua pasukan terikat satu sama pada separuh masa pertama. Pada aksi separuh masa kedua, PSJD mula bangkit memperkemaskan permainan apabila berjaya menambah 2 lagi jaringan untuk menang dengan keputusan 3-1 sekaligus membawa pulang 3 mata penuh. Perlawanan berlangsung petang kemarin di Padang Kompleks Sukan Brakas. Sukan Bola Keranjang Piala Lausanne 2023. Pasukan The Barcats berjaya membuat kejutan apabila menewaskan pasukan Lingtech. Pada perlawanan kategori terbuka yang berlangsung di gelanggang bola keranjang batu bersurat gadong ini, pasukan Lingtech berjersey hijau tewas kepada pasukan The Barcats dengan keputusan 78-84. Sementara itu, dalam aksi kategori veteran pula, pendatang baharu Ting Dental terpaksa akur apabila tewas di tangan pasukan veteran GHK 48-75.